Assalamualaikum, anda sedang menonton Kilas Fakta 9 Oktober 2023 bersama saya Nur Syah Muhammad Amin. Pendakwa bebas Ahmad Dasuki Abdul Rani mendakwa Majlis Agama Islam MAIS berbohong berhubung isu penarikan balik tauliah terhadapnya untuk mengajar agama Islam di negeri itu. Ia selepas MAIS memaklumkan keputusan itu dibuat kerana status keaktifannya dalam parti politik. Menurut Dasuki dalam satu hantaran di Facebook, Majlis Agama Islam tidak sepatutnya menjadi pemecah belah umat atau menjadi ejen kepada gerakan liberal kerana tiada jawatan dalam parti politik yang disandang olehnya. Dasuki berkata jika keputusan itu dibuat kerana dia merupakan ahli parti politik, justru MAIS sepatutnya menarik balik semua tauliah pendakwa yang menganggotai parti politik sama ada daripada kerajaan maupun pembangkang. Sebagai rekod, Dasuki merupakan Presiden Pertubuhan Geng Ustaz dan pernah menjawat jawatan dalam PAS serta bertanding dalam PRU 14 di kerusi Dun Kota Anggerik. Terdahulu, MAIS dilaporkan meneruskan tindakan terhadap Dasuki selaras dengan titah Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Keputusan MAIS itu dibuat selepas Mahkamah Tinggi Shah Alam memutuskan pembatalan penarikan balik tauliah mengajar agama Islam terhadap Dasuki yang telah dikeluarkan badan itu sebelum ini. Pengerusinya Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata MAIS menghormati keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 5 Oktober lalu, namun keputusan itu tidak menyentuh titah Sultan Selangor mengenai larangan aktivis politik mengajar agama Islam. Justru Abdul Aziz menegaskan titah Sultan Selangor masih berkuat kuasa di Selangor. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi mendakwa majoriti yang rendah pada PRK Pelangai berbanding PRU 15 lalu adalah disebabkan pembangkang melemparkan fitnah kepada calonnya. Walaupun mengakui penurunan itu adalah sesuatu yang biasa dalam mana-mana PRK, namun Zahid menegaskan setiap PRK jika calon difitnah, ia pasti akan menjejaskan undian mereka. Pengerusi BN itu juga berkata perkara tersebut sudah dijangkakan apabila melihat jenis kempen yang dijalankan oleh pembangkang. Memetik laporan Berita Harian, Zahid menyifatkan kemenangan calon BN Amiza Abu Adam bukanlah sesuatu yang kecil kerana Amiza menang dengan majoriti 2,949 undi. Zahid berkata demikian ketika mengulas kemenangan calon BN dengan majoriti yang menurun berbanding PRU 15 lepas, di mana adun sebelum ini Johari Harun memperoleh majoriti 4,048 undi dalam persaingan 4 penjuru. PRK Dun Pelangai diadakan selepas Johari meninggal dunia dalam nahas pesawat terhempas di Shah Alam, Selangor pada 17 Ogos lalu. Terdahulu, pengerusi PN Muhyiddin Yassin berkata BN gagal menambah sokongan walaupun memenangi PRK, memandangkan majoritinya lebih rendah berbanding PRU 15 lepas. Bekas Perdana Menteri itu berkata, keputusan tersebut terus membuktikan tidak berlaku pemindahan undi antara PH dan BN. Baik, berita seterusnya. PKR sah tidak akan bertanding pada PRK Jepak yang dijadualkan 4 November depan. Kepimpinan PKR Sarawak dalam satu kenyataan memaklumkan keputusan itu dibuat bulan lalu dan telah dimaklumkan kepada Biro Politik dan Majlis Pimpinan Pusat MPP parti tersebut. Menurut PKR Sarawak, keputusan dibuat demi perpaduan dan kestabilan politik negara serta menghormati mandat rakyat Gabungan Parti Sarawak di Jepak pada PRN 2021. Penyandang kerusi DUN berkenaan, Talib Zulkifli dari Parti Bumi Pesaka Bumi Putra menang di kerusi tersebut pada 2021 dengan memperoleh 69.4% undi popular. Pakatan Harapan tidak bertanding pada pilihan raya itu. Dua parti pembangkang, Parti Bumi Kenyalang dan Parti Sarawak Bersatu menyertai pilihan raya itu dan kemudian bergabung dengan GPS. Setakat ini, hanya PBK menyatakan hasrat untuk meletakkan calon di Jepak. PBK akan mempertaruhkan bekas anggota Polis Stevenson Joseph Sombang sekali lagi sebagai calon. Pada pilihan raya 2021, Steven tewas di kerusi berkenaan dan hilang wang deposit. Pada sidang akhbar di Ibu Pejabat Parti itu di Kuching pada 5 Oktober lalu, Stevenson yang dilahirkan di Sibu berkata dia memahami isu di kawasan Jepak.
Menurutnya, kempennya akan tertumpu kepada isu pendidikan, kewarganegaraan dan hak tanah anak negeri. Sebuah firma guaman telah melabelkan tindakan SPRM dan LHDN sebagai menyalahi undang-undang sebarangan dan mengakibatkan pencabulan keistimewaan profesional undang-undang. Peguam Cetan Lashwan Jetwani daripada firma Cetan Jetwani & Co berkata, 5 pegawai SPRM dan LHDN datang ke firma guamannya sekitar 9.30 pagi pada Jumaat minggu lalu dengan arahan menggeledah firma itu bagi merampas dokumen. Namun Cetan Lashwan dalam satu kenyataan berkata dia telah membantah cubaan geledah dan rampas tersebut. Susulan itu, menurut Cetan Lashwan pada pukul 10.45 pagi, pegawai-pegawai dari SPRM dan LHDN telah hadir kembali ke firma guamannya dan menyerahkan perintah mengemukakan dokumen dan perintah menghadiri pemeriksaan ke SPRM untuk merekodkan kenyataan pada pukul 3 petang hari yang sama. Perintah mengemukakan dokumen tersebut, kata Cetan Lashwan, adalah perintah untuk menyerahkan fail anak guam yang mempunyai maklumat-maklumat yang dilindungi oleh hak keistimewaan profesion perundangan. Cetan Lashwan berkata satu surat rasmi yang menyatakan bantahan terhadap cubaan geledah dan sita tersebut telah dihantar kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM dan beberapa pegawai atasan SPRM sebelum dia merekodkan kenyataan di SPRM. Justeru itu, Cetan Lashwan menegaskan bahawa tiada sebarang fail atau dokumen yang telah diserahkan atau ditunjukkan kepada SPRM. Cetan Lashwan mendakwa tindakan pegawai-pegawai daripada SPRM dan LHDN khususnya tidak mematuhi peruntukan undang-undang dalam Akta SPRM 2009 dan Akta Cukai Pendapatan 1967. Dalam perkembangan lain, ahli MKT UMNO Isham Jalil menyahut cabaran untuk berdebat dengan Presiden parti itu Ahmad Zahid Hamidi. Bagaimanapun, Isham meletakkan syarat agar debat itu diadakan di gelanggang yang neutral dan bukannya dalam mesyuarat majlis tertinggi yang majoritinya adalah orang-orang yang dilantik Zahid. Dalam satu hantaran di Facebook, Isham menegaskan dia bukanlah sebodoh yang disangka jika berdebat di gelanggang dan saluran disediakan Zahid kerana itu adalah tindakan yang tidak bijak. Isham berkata demikian merujuk wawancara Zahid dengan Berita Harian di mana pengerusi BN itu mencabarnya untuk berdebat sekiranya dia anak jantan. Zahid dalam artikel tersebut merujuknya sebagai bekas ketua penerangan yang menang bertanding MT baru-baru ini dan tidak sependapat dengan Presiden. Justeru, Isham berkata dia sedia meletakkan jawatan sebagai ahli MKT sekiranya tewas dalam debat yang disiarkan secara langsung di hadapan akar umbi UMNO. Namun, Isham berkata, jika dia menang, Zahid harus membuat referendum parti atau pemilihan presiden serta apa sahaja yang patut dibuat oleh Zahid jika mempunyai keberanian dan anak jantan. Dalam hantaran itu, Isham mengakui dia tidak sependapat dengan Zahid selepas Timbalan Perdana Menteri itu membuat keputusan bekerjasama dengan DAP dalam pilihan raya. Ahli Parlimen PN hari ini bangkit bagi mempertahankan seorang wakil rakyatnya yang didakwa difitnah selepas gambar kononnya dia menghisap vape di Dewan Rakyat tular di media sosial dan mendapat kecaman. Ketua Whip PN Taqiyuddin Hassan berkata tindakan tegas harus diambil mengikut peraturan Dewan Rakyat ke atas jurugambar Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pada 19 September yang lalu, ketika saya keluar Dewan, seorang jurufoto yang amat berhormat Perdana Menteri telah mengeluarkan satu viral dalam Twitter X yang mana beliau mengatakan saya telah hisap vape ketika keluar Dewan. Di mana viral beliau ini telah mendapat view yang cukup mengkagumkan, lebih daripada 1 juta. Malah lebih banyak daripada view yang amat berhormat ke New York. Jadi, yang amat berhormat, jadi untuk yang bertua, saya telah memberi penjelasan. Sesungguhnya saya tidak hisap vape, saya tidak merokok. Malah saya telah beri penjelasan. Kalau ada bukti 20 tahun yang lepas 20 years, ada tak saya hisap rokok? Saya tak pernah hisap rokok. Jadi cuma surat penjelasan yang saya minta daripada tua. Pada hari ini saya telah mendapat surat daripada Tan Sri Speaker yang mana Tan Sri Speaker menulis berdasarkan semakan penilaian saya tidak dapat mengesahkan Yang Berhormat Datuk Seri dilihat menghisap rokok elektronik dalam Dewan. Oleh itu, tiada tindakan yang diambil terhadap kepada saya. Bagi saya berterima kasih. Tetapi ia tidak jelas
Bagi saya tidak merokok, saya nak clear cut dan saya nak tahu apakah Datuk Tan Sri Speaker telah memanggil jurufoto tersebut. Saya percaya orang jurufoto yang profesional dia tidak akan habis keping gambar. Dan apakah ada semakan melalui CCTV telah dibuat. Jadi bagi saya sebab ini imej saya yang telah tercemar. Sebab tu saya kata saya minta juga Tan Sri Speaker jika terbukti saya tidak menghisap vape, ya, jika saya hisap vape, ambil tindakan, gantung saya, tak ada masalah. Tapi kalau terbukti, teguran perlu diberi kepada orang-orang luar, tidak kira lah jurufoto ke ataupun yang dibenarkan masuk, jangan buat viral. Ia merupakan satu, sebab apa, kalau kita tengok dalam mengikut Section 9 House of Parliament, Privilege Power, berikut adalah menjadi kesalahan, iaitu L. The publication of any false or scandalous libel of any member touching misconduct as a member. Jadi ia merupakan satu kesalahan. Jadi saya minta Pertua supaya memberi teguran kepada jurufoto ataupun sesiapa juga. Jangan simply mudah kerana ia menyentuh maruah dan juga imej ahli dewan yang mulia ini. Terima kasih. Pihak kami memandang berat jika sekiranya pihak Parlimen tidak mengambil apa-apa tindakan yang sewajarnya sebagaimana diperuntukkan di bawah Seksyen 9. Pihak Parlimen boleh mengambil tindakan kepada mana-mana ahli dan juga orang luar, any other person yang melakukan kesalahan sebagaimana disenarai. Ada 14 kesalahan di bawah Seksyen 9 Akta 347 ini. Salah satunya ialah E. E ini mencela mana-mana ahli yang datang ke majlis dan meninggalkan majlis. Sekarang ini terbukti seorang jurufoto daripada pejabat Perdana Menteri yang telah mengambil secara salah gambar ini dan diviralkan. Jadi persoalan di sini, adakah jurufoto pejabat Perdana Menteri juga menjadi paparazi di dalam Parlimen ini? Menjadi paparazi, tengok siapa buat salah dengan cara yang berunsur fitnah, seditious. Jadi saya harap Parlimen memberikan satu petua. Adakah Parlimen akan memanggil jurufoto yang ternyata saya dipahamkan telah mengaku melakukan kesalahan ini? Jadi ini satu perkara yang perlu diberikan perhatian. Terima kasih. Baik, 94. Ya. Apa isunya? Isunya inilah saya nak minta supaya benda ni tidak ambil kesempatan oleh mana-mana pegawai, termasuk pegawai pejabat Perdana Menteri. Dia rasa ketua majlis adalah Perdana Menteri, iaitu Yang Berhormat Tambun, jadi dia boleh sesuka hati. Ini akan mencemarkan nama baik Dewan kita yang mulia ini, bukan saja kepada Perdana Menteri, kepada ketua majlis, kepada semua. Tak ada lagi integriti, tak ada lagi maruah. Jadi kita harap Tanah Merah pun dia nak selesai dengan cara yang baik. Jadi kita nak minta satu fatwa kepada pegawai atau mana-mana pihak supaya tidak berlaku lagi perkara-perkara begini. Perlu diambil tindakan sebagai lesson learn. Dengan izin untuk kita nak menjaga kemuliaan Dewan ini. Terima kasih. 94 tu. Jadi saya setia maklum. Go to the point direct. Banyak aturan mesyuarat ini nak laksanakan pada hari ini. Okey. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Pendang, benda itu usulkan 17, 18 perkara atas perkara 94 pun boleh, ya, supaya benda itu diputuskan oleh speaker. Dan jika tidak, lihat pada 43 bawah tu, 2 hari ambil maklum tu, ya. Pada 21 September lalu, Iqmal Hisham didakwa menghisap vape di Dewan Rakyat selepas gambarnya memegang objek berbentuk silinder pada mulutnya tular di media sosial. Bagaimanapun, dia menafikan dakwaan itu dan menegaskan bahawa objek yang dimaksudkan adalah sebatang pen kerana dia tidak merokok mahupun menghisap vape. Baik, sementara itu, Anwar membidas Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin dan menasihatkan supaya tidak membaca penjelasannya berkaitan ekonomi madani yang telah disunting dan dimaknai di laman sosial semata-mata. Merujuk wawancaranya bersama Christian Amarpour dari CNN baru-baru ini, Anwar menyeru Hamzah melihat temubuhannya secara penuh dan bukan sekadar membaca jawapan cut and paste. Ini adalah jawapan yang baik. Sepatutnya jawab masa CNN tanya itu. Sebab itu saya tanya semula. Cuma saya nak soalkan tentang bila kita cakap, saya tengok daripada
apa yang telah dibentangkan ekonomi madani ini untuk memperkasakan rakyat. Soalannya, apakah keterjaminan atau kemampanan ekonomi yang dirancang itu benar-benar dapat mencapai sasarannya apabila selepas tahun banyak masalah kos sara hidup dalam negara kita. Jadi saya ingin mempersoalkan tentang bagaimanakah perancangan secara detailnya harus dibentangkan supaya semua rakyat apabila nak memperkatakan tentang memperkasa rakyat ini tahu bahawa kita boleh bersama untuk membantu untuk menangani masalah kos sara hidup dalam negara. Terima kasih. Terima kasih, Perdana Menteri. Merujuk kepada temu bual dengan Christian Amanpour CNN, saya syorkan Yang Berhormat Tanjung lihat keseluruhan temu bual itu dan tidak cut and paste yang dibuat. Ya. Dan kita telah pun tunjukkan yang dikeluarkan oleh CNN International dan CNN Amerika yang memberikan liputan sepenuhnya jawapan, tetapi ada unsur-unsur yang khianat yang sengaja memotong dan menunjukkan bahawa tidak ada jawapan yang lengkap. Kemudian ada juga dialog dengan Council for Foreign Relations yang juga memberikan penjelasan yang sama. Tapi saya harap kalau terutama Yang Berhormat janganlah baca dari cut and paste, baca yang sepenuhnya. Yang kedua, tentang saya setuju saranan Yang Berhormat Larut bahawa perlu ada keterangan lebih detail. Sebab itu saya syorkan supaya dibaca ekonomi madani bersama kajian separuh penggal dan juga transisi tenaga, plan perindustrian yang mencerahkan cara detail pelaksanaan program selain daripada insya-Allah yang saya akan usahakan pada 13 hari bulan tatkala membentangkan belanjawan madani kedua. Hamzah sebelum itu meminta Anwar menjelaskan inovasi baru ekonomi madani yang dikatakan berbeza dengan dasar wawasan kemakmuran bersama 2030. Dasar itu diperkenalkan Dr. Mahathir Mohamad 4 tahun lalu semasa menerujui Kerajaan Pakatan Harapan. Mengulas lanjut, Anwar berkata, ekonomi madani yang dicetuskan di bawah pentadbirannya bertunjangkan kemampanan ekonomi dan pembangunan fizikal selain isu nilai dan ihsan. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.